Orang ramai dinasihati agar sentiasa berwaspada, elak terpedaya dengan taktik skamer. Itu antara paparan dari Sabah petang ini. Perinciannya langsung bersama Anisia Daulas di Kota Kinabalu. Teruskan, Ann. Ya, baik, sahih. Sejumlah 129 kes skamer direkodkan di Sabah tahun lalu. Ia mengakibatkan kerugian jutaan ringgit. Demikian menurut Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikun ketika menjadi panel forum kepolisan bertajuk Hentikan Ancaman Scammers dan Dadah. Forum ini bersempena program kepolisan komuniti Kontijen Sabah peringkat daerah Sandakan. Justru Datuk Jauti mengingatkan orang ramai agar lebih peka terhadap taktik skamer agar tidak terpedaya dengan tawaran yang diterima sama ada melalui pesanan ringkas mahupun panggilan telefon. Sementara itu, ketika ditemui media, Datuk Jauti berkata PDRM komited membantu pihak sekolah dalam mengawal aktiviti penyalahgunaan dada membabitkan pelajar. Kita akan menggunakan pegawai perhubungan sekolah untuk menjadi ejen ataupun pegawai kita di sekolah untuk memberikan ceramah secara berterusan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kesedaran dan jati diri pelajar agar mereka tidak terlibat dalam aktiviti-aktiviti penyalahgunaan dadah. Menurut Datuk Jauti, usaha membendung gejala dadah dalam kalangan masyarakat memerlukan sokongan keluarga kerana ia boleh merosakkan masa depan generasi muda. Nasib penduduk terjejas banjir di daerah Penampang baru-baru ini terus mendapat perhatian pelbagai pihak, antaranya Jabatan Perdana Menteri yang menyumbangkan RM158,000 bagi meringankan beban mereka. Sumbangan ini diagihkan kepada 138 ketua isi rumah yang sebelum ini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Kebudayaan Penampang. Turut menerima sumbangan Pejabat Polis Daerah Penampang dan Balai Bomba dan Penyelamat Penampang. Sumbangan disampaikan Setiausaha Politik Kanan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Samsul Iskandar mewakili Perdana Menteri. Sementara itu, para penerima menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan, khususnya Perdana Menteri. Kebetulan masa ini memang boleh dikatakan memerlukan untuk beli barang-barang kayu untuk ganti mana-mana yang kerosakan di rumah akibat banjir lah. Saya memang amat gembira, amat berterima kasih kepada kerajaan untuk sudi turun padang untuk membantu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Perdana Menteri kerana memberi kami sumbangan. Ini sedikit sebanyak membantu kami untuk memperbaiki segala kerosakan yang rosak di dalam rumah ketika banjir. Terima kasih atas bantuan ini dan sebab sedikit kami bolehlah meringankan beban kami untuk membeli barang-barang keperluan dapur dan lain-lain lah untuk kegunaan pakaian-pakaian yang dilanda banjir ini. Terdahulu, Datuk Samsul mengadakan pertemuan dengan pegawai daerah Penampang yang antara lainnya membincangkan usaha mempertingkat sistem amaran banjir di kawasan sering terjejas. Saya telah turun ke beberapa kawasan terutamanya di Penampang bersama pegawai daerah untuk melihat kawasan-kawasan banjir dan juga beberapa tempat yang perlu suatu tindakan segeralah daripada agensi di peringkat persekutuan dengan kerjasama negeri. Aktiviti selam dan bina anjuran sebuah pertubuhan bukan kerajaan berupaya mendidik masyarakat untuk sama-sama memelihara alam sekitar daripada pencemaran plastik. Program pemeliharaan alam sekitar dan pemerkasaan komuniti itu menghimpunkan penyelam, sukarelawan dan pelayar dari seluruh dunia. Memerangi pencemaran plastik dan pengurusan sisa yang betul menjadi fokus utama program rintis ini. Ia dijalankan sepanjang kawasan pantai Sabah, khususnya di Kepulauan Kota Kinabalu. We really hope that the government boleh support kerja kita sampai yang tidak boleh dikitar. Kalau boleh, kita nak make sure dia tak overloaded di kampung. So kalau boleh dia pergi ke the proper waste management area lah. Michelle ditemui media selepas program selam dan bina di Kampung Lobong, Pulau Gaya. Setiap bahan terbuang dikumpul dan dikitar semula.
Dari botol plastik hingga pukat yang berselirat, setiap keping yang dikumpul merupakan satu langkah ke arah laut yang lebih bersih. Sisa plastik ini dicincang dan dipadatkan menjadi bata ekor. Ia kemudian digunakan sebagai blok bangunan untuk laluan artistik, mencipta laluan pejalan kaki yang dihiasi dengan bahan kitar semula warna-warni. Para peserta turut teruja kerana berpeluang membuat acuan daripada botol minuman plastik yang ditemui di pantai. Kalau ini punya projek boleh di-upscale-kan, dia juga boleh tolonglah dia punya local community. Macam dorang cakap, kalau dorang mampu buat pavement yang besar dekat sini, saya rasa dia akan improve lah. Program ini berupaya mengurangkan ancaman segera kepada hidupan marin melalui usaha mengutip sisa buangan di laut. Ia sekaligus dapat menyelamatkan hidupan laut termasuk ikan, penyu dan burung laut yang sering terjerat dalam serpihan plastik atau termakan sisa buangan sehingga mengalami kecederaan atau kematian. Program sehari ini berjaya mengumpulkan 28 kilogram sampah dikutip sepanjang perairan Pulau Sapi. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI serius dalam usaha mencapai matlamat 60% rakyat dan pelajar memiliki pengetahuan serta kemahiran asas dalam bidang sains. Ke arah itu, pelbagai inisiatif dijalankan secara konsisten bagi mendekati masyarakat pelbagai peringkat. Timbalan Setiausaha Tetap 2 KSTI Syarin Samsir memaklumkan usaha seumpama diambil bagi memperkenalkan sains, teknologi dan inovasi STI dan kepentingan STI dalam kehidupan seharian. Beliau berucap merasmikan Karnival Sains Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM serta Pendidikan dan Teknikal dan Vokasional TVET peringkat daerah Tenom 2024 di SJKC Chonghua. Katanya KSTI juga memandang serius isu STEM termasuklah kemerosotan minat dan kualiti pelajar dalam bidang tersebut. Berdasarkan kaji selidik yang dijalankan Akademik Sains Malaysia ketika ini, hanya 20% dalam kalangan pelajar negara ini mengambil jurusan sains. Ramai pelajar sekolah dikatakan tidak berminat mengikuti jurusan sains kerana beranggapan ia merupakan bidang yang sukar dipelajari. Kesedaran dalam kalangan penjawat awam dan masyarakat tentang risiko terlibat gejala rasuah semakin meningkat sejak 5 tahun ini. Ia termasuk kesedaran untuk menolak serta menawarkan rasuah. Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah, Dato' S. Karunaniti percaya pencapaian itu hasil pelbagai inisiatif digembleng setiap jabatan dan agensi kerajaan dalam memperkasa kesedaran memerangi isu rasuah. Kita melihat tangkapan masih ada. Pandangan saya, kesedaran di kalangan kaki tangan awam, khususnya negeri dan persungan, ada meningkat. So, jadi ini secara tidak langsung boleh melihatkan satu sikap yang positif. Dato' S. Karunaniti ditemui RTM dalam Karnival Integriti Wilayah Sabah 2024 di Ibu Negeri. Beliau berharap kesedaran memerangi rasuah dapat dikekalkan sekaligus memupuk budaya ketelusan dan berintegriti dalam kalangan penjawat awam dan masyarakat. Seorang daripada dua mangsa yang dikhawatiri di Baham Buaya di Kampung Sobak Perpaduan Kinabatangan ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Mayat mangsa lelaki dikenali Kami Antong, 35 tahun, ditemukan 10.15 minit pagi, kira-kira 1.5 km daripada lokasi mangsa dilaporkan hilang. Manakala seorang lagi mangsa kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun ditemui selamat. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada waris keluarga untuk urusan pengemumian. Operasi mencari dan menyelamat SAR dimulakan sejak Selasa lalu, sejurus selepas kedua-dua mangsa dilaporkan hilang selepas di Baham Buaya. SAR diketuai Jasmani Osni bersama 4 anggota bomba dan penyelamat Kinabatangan dibantu 3 anggota polis dan 3 kaki tangan Jabatan Hidupan Liar serta orang awam. SAR tertumpu di sepanjang sungai dengan jarak 5 km dari lokasi mangsa dilapor hilang menggunakan bot milik penduduk kampung. Operasi ditamatkan kira-kira 1 tengah hari tadi.
Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus bersama Sahih dalam berita wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Sahih. Baik, Andrew.